forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan terbaru MP Kuala Kangsar dalam The Star ni. Apa dia cakap? Ahli Parlimen Kuala Kangsar berkata tiada tekanan yang terlibat menyokong PM untuk memastikan untuk dana di kawasan beliau. Sepanjang perkhidmatan saya dalam kerajaan, saya tidak pernah terlibat dalam sebarang kegiatan jenayah apalagi rasuah, katanya melalui WhatsApp. Kita nak bagi kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Bukan bagaimana akhirnya saudara Iskandar Zulkarnain, iaitu ahli Parlimen Kuala Kangsar. Banyak orang mengatakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang, selaku Siswa Agung Barisan Perikatan Nasional, dia mengatakan bahawa ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik itu dia menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ada tekanan. Secara hari ini secara terbuka, Datuk Iskandar menyatakan beliau menafikan dakwaan yang bila dia mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri adalah kerana diancam dengan tuduhan rasuah. Sebab itu ada kenyataan dalam The Star, saudara. Datuk Iskandar Zulkarnain, beliau merupakan wakil rakyat pembangkang, tapi beliau akan mempertahankan alasannya berbuat demikian supaya dana kerajaan dapat disalur kepada pengundi kawasannya dan bukan kerana beliau ditekan oleh SPRM dan pihak-pihak lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi katanya sepanjang perkhidmatan saya dalam kerajaan, katanya tidak pernah terlibat dalam sebarang aktiviti jenayah, apatah lagi rasuah. Itu katanya dalam kiriman media sosial, saudara. Datuk Iskandar juga mengaku untuk memutuskan untuk menyokong Perdana Menteri kerana rakyat mahukan kestabilan politik, bukan tekanan. Dan sebagai wakil rakyat, ahli Parti Pemilu Bersatu itu menyatakan beliau mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pengundi daripada pelajar, daripada guru, pemandu, e-hailing, penjaja dan usahawan, dan beliau mendengar keluh kesah rakyat. Akhirnya beliau ambil keputusan untuk menyokong pimpinan Anwar Ibrahim. Tak salah saya. Jadi kata dari sesi ini saya mendapati bahawa ramai penyokong, rakan dan pengundi saya letih dan kecewa dengan ketidakstabilan politik. Mereka mahu melihat agar kerjasama politik wujud atas nama kestabilan. Jadi saya harap dengan keputusan ini kerajaan akan menyediakan peruntukan kepada saya, kepada kawasan saya untuk manfaat dan kebajikan rakyat, katanya. Bagaimanapun dia kata dia tidak akan meninggalkan partinya dalam apa jua keadaan kerana saya setia pada Bersatu. Tapi sokongan saya pada Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu keadaannya. Sebab bila dituduh konon-kononnya ada tekanan dan sebagainya, tak betul lah saya. Dalam keadaan begini, saudara, saya dipahamkan. Siang tadi ada ramai orang menghubungi saya. Apakah Datuk Iskandar saja yang akan membuat sokongan kepada Anwar Ibrahim? Saya kata ada lagi 5 orang, saudara. Ada lagi 5 orang. Antara yang saya dengar lah. Saya dengar. Tapi belum kepastian, tidak pasti. Tapi kabarnya ahli Parlimen Lumut pun dah berkira-kira. Sebab dia mewakili rakyat di Lumut yang dahagakan bantuan, pembangunan, supaya pihak kerajaan dapat membantu beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat di Lumut. Kabarnya lah, saudara. Begitu juga saya dah katanya malahan di Kubang Pasu pun tak terkecuali Ketereh, Gerik juga. Jadi itu gambaran yang saya dengar. Sejauh mana benar tak benar saya tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Saudara. Jadi saya harap benda ini bukan kenyataan saya, tapi dengar-dengar orang telefon saya siang tadi, bahawa katanya ada ramai lagi nak menyokong. Saya kata kalau menyokong baguslah, sokonglah. Bukan mestinya keluar parti. Saya bukan maknanya kata yang saya dengar. Saudara, bukan mestinya dia keluar parti, masuk menyertai parti, itu tak boleh. Tetapi sokongan. Dan ini akan diterjemahkan nanti apabila saudara Mak Rashidi dia kata Kuantan pun wallahu a'lam bisawab. Saya tak dengar, saudara, yang mana saya dengar itu keadaannya, saudara, ada 4-5 orang. Malahan sekarang ni pun saya nampak bahawa Parti Perikatan Nasional sudah pun dalam keadaan in the limbo. Saudara, TikToker dia kata sokong untuk kebaikan rakyat dan negara, okeylah, betul, saudara. Kalau mereka menyokong sebab suka tak suka hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri.
dan beliau memerlukan sokongan, beliau memerlukan kestabilan politik. Jadi dalam sokongan itu perlu, tak semestinya keluar parti. Ini kena jelas. Kita nak marah, buat apa? Kalau mereka sokong, mereka tuduh pula ini ada tekanan dan sebagainya. Saya rasa ini tidak baiklah, tidak sihat untuk politik kita. Baik, saya sedikit setempat tentang pilihan raya Kemaman. Hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun menetapkan. Ini Kemaman saya. Pilihan Raya Suruhanjaya menetapkan bahawa pilihan raya kecil Parlimen Kemaman P040 akan diadakan pada 2 Disember. 2 Disember saudara. Demikian menurut pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh bahawa penamaan calon ditetapkan pada 18 November. Hari ini berapa bulan saudara? Hari ini 18 bersebulan lagi saudara. Pada 18 November. Sementara hari pengundian awal itu pada 28 November. Ini bulan Oktober, lepas Oktober, November. Jadi tempoh berkempen masih lagi 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding pada 18 November. Sehinggalah jam 11.59 malam 1 Disember. Itu kena ingat tu saya. Kadang-kadang orang tak tahu apa yang berlaku macam di Pelangai. Belum apa-apa lagi dah berkempen. Sekarang ni Kemaman biarlah dulu, tunggu bila saja Suruhanjaya Pilihan Raya melakukan gazet. Orang ni dah sah dia calon. Berkempen lah anda. Demikian menurut itu Datuk Abdul Ghani dia kata PRK Parlimen Kemaman memerlukan peruntukan sejumlah. Saya tahu peruntukan untuk pilihan raya di Kemaman kali ini SPR saja Suruhanjaya pilihan raya memerlukan 3.5 juta ringgit saja. Sekali lagi wang rakyat dihabiskan hanya untuk mengadakan semula pilihan raya bagi kursi Parlimen Kemaman. Itu yang saya katakan. Bila mereka melakukan kesilapan, akhirnya wang rakyat juga yang habis. Sebab banyak lagi lah sebab nak lantik pegawai pengurus pilihan raya, kemudian penolong-penolong pegawai pengurus, peti undi, kertas undi, dah banyak macam-macam dia. Dan katanya sejumlah 2,102 petugas. 2,102 petugas akan dilantik untuk mengendalikan proses pilihan raya PRK Kemaman. Dan 49 pusat mengundi biasa mengandungi 244 saluran serta 4 pusat mengundi awal bagi pengundi yang mengandungi 4 tempat saluran awal akan digunakan. Jadi keseluruhan jumlah pusat pengundian adalah sebanyak 53 buah dengan 248 tempat mengundi saluran. Itu katanya saya. Daftar pemilih pilihan raya kali ini akan digunakan yang terkini sehingga daftar pemilih tambahan setakat Ogos lalu yang dikemaskinikan pada 3 Oktober. Ia mengandungi sejumlah 141,790 pemilih yang terdiri daripada 141,382 pengundi biasa, 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan pasangan serta 12 pengundi yang kini berada di luar negara. Jadi dalam keadaan begini, SPR mengharapkan ahli parti-parti politik janganlah berpolitik lagi. Tunggulah bila selepas penamaan calon. Banyak orang bertanya pada saya, siapakah calon yang akan diturunkan? Saya dah katakan, bagi pihak Parti Perikatan Nasional tak tahulah apakah PAS akan menurunkan calon parti PAS ataupun mereka bersetuju untuk meletakkan sebagai tanda penghormatan pada Dr. Mahathir. Apakah yang sebagaimana yang dikatakan banyak orang bercakap, banyak orang melihat kemungkinan. Tapi bagi UMNO sekarang ini terdapat 6 nama sudah pun dikenal pasti. Semalam saya berbual dengan Datuk Seri Presiden bahawa soal ini dia membiarkan suasana itu biarlah UMNO Terengganu memutuskan dulu. Dan semalam UMNO Terengganu telah pun mengadakan mesyuaratnya di Kuala Terengganu dan terdapat lebih kurang 5 nama telah pun di shortlisted. Setelah dalam shortlisted itu saya tak boleh bagi nama lah, saudara, itu rahsia. Tunggulah apabila dipendek senaraikan. Tapi antara calon-calon yang begitu popular di kalangan ahli-ahli yang mau melihat kalau nak tengok UMNO boleh berjaya, carilah calon yang bersih, yang baik dan ada yang tidak memeningkan kepala presiden. Antara calon popular yang saya dapat iaitu mantan calon Don Cukai, itu Datuk Abdul Rahim Husin dan juga ketua pemuda serta ketua wanita. Itu ada nama-nama yang disebut. Tapi apakah akan ada calon lain? Wallahualam. Okay, tuan-tuan semua orang tahulah 2-3 hari lepas lah Hamzah Zairi ada keluar kenyataan. Dia cakap MP Kuala Kangsar ni diugut oleh SPRM
sekarang ni MP Kuala Kangsar telah menafikan beliau ada mendapat tekanan. Beliau buat ini untuk apa? Untuk mendapat dana pilihan raya lah untuk kawasan beliau. So at least bila kawasan beliau ada dapat dana dari kerajaan, so dia boleh bantulah mungkin untuk masyarakat di kawasan beliau. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perpaduan Api Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.